Ahli yang berhormat berkawasan Shah Alam. Puan Yang Bertua, isu kedua yang ingin saya bangkitkan pada petang ini ialah berkenaan dengan cadangan pindaan peruntukan mengenai notis kepada masyarakat setempat sebelum pewartaan rancangan tempatan. Saya ingin membawa isu mengenai cadangan pindaan terhadap peruntukan berkaitan pemberitahuan notis di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan Seksyen 433 Kanun Tanah Negara kerana masih menggunakan cara tradisional tanpa sebarang libat urus yang berkesan melibatkan orang awam dan juga penduduk setempat. Pindaan tersebut harus menjadi fokus keutamaan pada waktu ini kerana kelemahan terutamanya ketika keterbatasan pergerakan seperti semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana pihak berkuasa tempatan harus mengambil langkah proaktif turun ke lapangan dalam melaksanakan proses pendengaran awam sebelum sesuatu pewartaan pengubahsuaian zon dan rancangan tempatan diluluskan. Contoh kelemahan peruntukan sedia ada berlaku dalam proses pewartaan rancangan tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA 2035. Ia melibatkan pengubahsuaian sebuah kawasan rekreasi awam berkeluasan 69 ekar yang mempunyai syarat nyata sebagai sebuah padang golf. Sejak 2019, Samdabi Property telah memohon kepada MBSA untuk menukar penggunaan kawasan rekreasi padang golf Bukit Jelutong kepada kediaman berkepadatan rendah. Isunya ialah proses pendengaran bantahan awam telah dilaksanakan oleh MBSA semasa PKP pada 2020 melalui media tanpa sebarang papan notis pemakluman atau libat urus dengan penduduk yang merupakan pemegang taruh secara lebih konstruktif. Dalam suasana biasa, penduduk Bukit Jelutong tidak akan menyangka kawasan rekreasi dan zon hijau yang mereka telah nikmati selama 25 tahun akan dibangunkan semula. Apatah lagi apabila proses penukaran itu dilakukan ketika waktu PKP. Pada Julai 2022, rancangan tempatan MBSA 2035 telah diwartakan melibatkan pengubahsuaian ini. Kemudian pada 6 September 2023, kebenaran merancang telah dikeluarkan oleh Samdabi Property untuk melaksanakan projek perumahan di atas padang golf Bukit Jelutong. Penduduk Bukit Jelutong amat terkesan dengan proses pendengaran dan bantahan awam yang terdapat kelemahan dan kecacatan sebelum warta diluluskan. Kelemahan proses ini telah menyebabkan penduduk terkesan kerana mereka akan kehilangan kawasan rekreasi dan sukan sejak 25 tahun yang lalu. Ia menjejaskan kawasan lapang untuk keluarga dan masyarakat setempat berkumpul dan juga bersosial. Ia memberi impak negatif kepada kelestarian alam dengan kepupusan flora dan fauna. Ia menyebabkan kesesakan dengan pertambahan penduduk berbanding dengan pelan asal. Ia juga menjejaskan pembangunan bandar mampan apabila kawasan-kawasan hijau terus dibangunkan. Dan ia juga boleh merencatkan hasrat kerajaan untuk mencapai net zero greenhouse gas GHG emissions menjelang 2050. Oleh itu, Puan Yang Dipertua, saya ingin bertanya, adakah kementerian bercadang untuk mengkaji semula peruntukan dan akta yang sedia ada ini untuk memberikan keadilan kepada orang awam dan pemegang taruh untuk memperolehi maklumat yang tepat mengenai pembangunan dan pengubahsuaian guna tanah. Juga, adakah pihak kementerian akan menyemak semula pewartaan zon yang disebutkan kerana ia telah mengelirukan dan mendiskriminasi penduduk setempat. Sekian, terima kasih, Puan Yang Bertua. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab.
Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Shah Alam. Juga terima kasih kepada keprihatinan penduduk yang telah pun membangkitkan isu ini. Yang mana perhargaan buat pihak berkuasa yang memberi ruang agar suara mereka ini dapat disampaikan secara terbuka. Jadi saya dalam isu ini memang mengikuti secara sama ada melalui laporan-laporan media dan juga mereka yang cakna mengenai permasalahan yang dibangkitkan. Saya tahu Yang Berhormat Shah Alam juga ada mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak berkenaan, dengan penduduk. Di sini pun kita ada YB Balik Pulau yang hadir sebagai pemerhati dalam khidmat khas ini. Dia tak boleh bercakap tapi kita acknowledge je lah untuk hari ini. Saya juga sedar bahawa jawapan hari ini ditunggu oleh kumpulan penduduk serta berkemungkinan akan dijadikan rujukan untuk tindakan selanjutnya. Cuma untuk dalam penerangan pada hari ini, saya akan mulakan secara dasarnya dan seterusnya akan cuba kupas secara khusus mengenai isu yang telah dibangkitkan. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, Kementerian telah meneliti persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat dan mengambil maklum bahawa rancangan tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam ataupun MBSA 2035 dalam kurungan penggantian telah diwartakan pada 7 Julai 2022 iaitu nombor wartanya 26 ataupun 2642. Kawasan yang dimaksudkan pada asalnya telah dizonkan sebagai padang golf di dalam rancangan tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam iaitu pengubahan 3 2020 dan kemudiannya telah ditukar kepada zon perumahan iaitu densiti sederhana rendah dalam rancangan tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam 2035 dalam kurungan penggantian. Di dalam zon guna tanah perumahan ini, aktiviti komersial, tanah lapang dan rekreasi, pengangkutan serta infrastruktur dan utiliti adalah dibenarkan untuk dibangunkan. Berhubung persoalan Yang Berhormat sama ada kementerian bercadang untuk mengkaji semula peruntukan dan akta sedia ada untuk memberi keadilan kepada orang awam dan pemegang taruh memperolehi maklumat yang tepat mengenai pembangunan dan pengubahsuaian guna tanah, pandangan kementerian berdasarkan peruntukan Akta 172 adalah seperti berikut. Pertama, MBSA telah melaksanakan publicity secara fizikal dan atas talian melalui aplikasi yang disediakan oleh MBSA di atas sebab Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP dan program publicity bermula 27 Julai 2020 sehingga 26 Ogos 2020 iaitu tempoh sebulan dan dilanjutkan selama sebulan lagi sehingga 26 September 2020 selaras dengan peruntukan di bawah subsection 13 kurungan 3 Akta 172. Cuma di sini juga saya merujuk kepada proses untuk sesebuah rancangan tempatan itu digubal bagi proses untuk rancangan tempatan MBSA 2035. Prosesnya bermula sejak tahun 2017. Jadi kalau di sini saya memang ada flowchart dia lah yang mana daripada tahun 2017 telah dimulakan proses ini mengambil kira kerana rancangan tempatan untuk Shah Alam ini terguna pakai sehingga tahun 2020. Jadi yang ini memang saya kena terangkan sedikit secara verbally supaya perkara ini bukan sengaja diada-adakan ketika tempoh PKP. Kalau ikut garis masa yang direncanakan sejak tahun 2017, memang sasaran untuk publicity itu adalah pada tahun 2020. Cuma masalah itu berlaku apabila negara kita dilanda dengan pandemik COVID-19 dan ada juga kawalan pergerakan dan sebagainya, maka perkara itulah yang antara menjadi hujahan di sana. Yang kedua, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Plan Malaysia telah menyediakan manual rancangan tempatan yang terkini kita update juga edisi 2020 sebagai panduan rujukan penyediaan rancangan tempatan berhubung tata kelola yang sistematik dan komprehensif mengenai penyediaan RT
termasuk proses publicity dan penyertaan awam selaras dengan Akta 172. Yang ketiga, berdasarkan subsection 13-2 Akta 172, pemakluman publicity telah dibuat secara dalam 4 siaran akhbar yang dikeluarkan dalam akhbar dui bahasa dan melalui medium-media massa lain seperti radio, televisyen, paparan secara elektronik dan platform media sosial yang lain. Yang keempat, secara keseluruhannya berdasarkan Akta 172 didapati penggantian rancangan tempatan tersebut telah melalui proses seperti mana yang ditetapkan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Jadi proses dan juga kaedah itu memang kita berpandukan kepada Akta 172 tadi. Dan yang kelima, mengenai yang dibangkitkan tadi, merujuk kepada peruntukan Seksyen 433 Akta 828 iaitu di bawah Kanun Tanah Negara adalah merujuk kepada siaran atau notis akhbar yang difikirkan perlu oleh PBN iaitu pihak berkuasa negeri khususnya bagi perkara atau transaksi tanah di bawah Kanun Tanah Negara sahaja. Proses penyediaan, pergantian dan pengubahan arti ataupun rancangan tempatan tidak termasuk perkara atau transaksi di bawah Kanun Tanah Negara iaitu Akta 828. Itu bagi menjawab persoalan dasarnya. Jadi saya menarik perhatian Yang Berhormat melalui maklumat awal yang diperolehi, kawasan pembangunan Seksyen U8 Bukit Jelutong telah diberikan kelulusan kebenaran merancang pelan susun atur ataupun secara en bloc melibatkan keluasan 2,205 ekar pada tahun 1995. Komponen kawasan lapang yang diluluskan melibatkan 2 kategori, iaitu kawasan lapang awam yang diserah kepada kerajaan dan kawasan padang golf swasta yang tidak diserah kepada kerajaan. Penelitian Plan Malaysia mendapati tapak pemajuan yang melibatkan keluasan 69 ekar yang dibangunkan merupakan padang golf swasta dan tidak menjejaskan keluasan kawasan lapang awam milik kerajaan. Di dalam rancangan tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam 2035 penggantian, kawasan ini telah dizonkan sebagai zon perumahan dengan densiti sederhana rendah. Bila takrifan sederhana rendah itu adalah kurang daripada 20 unit rumah per ekar. Aktiviti guna tanah yang dibenarkan di dalam rancangan tempatan Majlis Bandaraya Shah Alam 2035 penggantian ini adalah komersial, tanah lapang atau rekreasi awam, pengangkutan serta infrastruktur dan utiliti. Dari sudut perancangan bandar, padang golf swasta adalah dikategorikan sebagai zon komersial. Bagi tujuan tersebut, memang kategorinya adalah zon komersial. Sehubungan dengan itu, dari segi dasarnya, tidak timbul isu yang ianya menjejaskan keluasan kawasan rekreasi awam di kawasan tersebut. Dan kalau ikut takrifan itu juga, yang ini mungkin Yang Berhormat tidak bersetuju, tapi ini takrifannya yang mana disebut ianya juga meningkatkan lagi peratusan kawasan lapang untuk kegunaan orang awam yang perlu disediakan oleh pihak pemaju. Itu berdasarkan kelulusan yang diberikan. Namun, isu di Bukit Jelutong ini sememangnya telah mendapat perhatian Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi sebentar tadi juga saya telah bercakap sendiri dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Negeri Selangor bagi mendapatkan juga panduan ataupun hala tuju di peringkat Kerajaan Negeri. Antara perkara yang kita kena faham juga, proses yang telah dilakukan ini dibuat dengan cermat. Maksudnya kita perlu juga hormat dari segi bidang kuasa di bawah kerajaan tempatan. Dan dengan itu kita berterima kasih kepada pihak PBT yang telah melakukan proses tersebut. Namun atas pertimbangan ataupun pandangan daripada pelbagai pihak, dan saya juga berbincang dengan Datuk Seri Menteri Besar, beliau sangat prihatin dalam isu ini
dan sebenarnya telah bersetuju untuk diadakan pertemuan ataupun libat urus dengan penduduk bersama dan dengan pihak pemaju bagi melihat hala tuju kawasan tersebut. Jadi perkara ini adalah khusus ataupun spesifik perkara ini kerana telah mendapat perhatian daripada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Jadi berhubung dengan saranan yang berhormat, Kementerian mengambil perhatian akan perkara ini dan akan membuat penelitian lanjut berkaitan proses dan prosedur publicity dan penyertaan awam yang telah dilaksanakan dalam proses penggantian RT. Yang mana ia akan dilihat dengan lebih menyeluruh dalam konteks peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 bagi memastikan pihak berkepentingan termasuk masyarakat setempat tidak dikesampingkan dalam proses perancangan dan pembangunan. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya persilakan Yang Berhormat Shah Alam untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang sangat terperinci. Saya memahami tentang tugasan yang telah pun dilakukan ataupun perincian proses pemakluman dan juga proses bantahan yang telah dilakukan oleh pihak PBT, dalam hal ini pihak MBSA, dan mengetahui juga serba sedikit tentang proses itu kerana pernah juga menjadi sebagai ahli majlis sebelum ini. Tetapi ianya isu yang kita cuba bangkitkan di sini ialah bukan dari segi pertikaian di antara penduduk, termasuk penduduk itu ialah Yang Berhormat Balai Pulau sendiri yang tinggal di Bukit Jelutong, sebab itu dia datang, dia nak tahu juga tu apa. Jadi tetapi kerana saya rasa proses rundingan itu sedang berjalan dan saya sendiri pun terlibat dalam beberapa proses sebelum ini. Ada town hall, ada perjumpaan dengan pihak majlis MBSA untuk mendapatkan penjelasan. Kita berjumpa dengan pihak MB Mufti Besar Selangor juga untuk dapatkan perhatian daripada beliau. Tetapi saya rasa isu yang lebih utama selain daripada isu yang ada sekarang ini untuk diselesaikan dengan cara yang baik ialah kehadapan. Bagaimana kita nak pastikan supaya adakah kementerian akan tadi telah disebut oleh yang Berhormat Menteri, penglibatan aktif penduduk akan diperbaiki. Terima kasih banyak. Cuma yang saya rasa yang menjadi isu di sini ialah dari segi cara kita memberikan notis itu. Saya berpandangan tidak cukup hanya dengan akta yang sedia ada, yang hanya memperuntukkan kita iklankan di surat khabar contoh dia kan, ataupun dari pihak MBSA sendiri dia pergi one step further dengan memaklumkan di media sosial, lawan web dan sebagainya yang tidak ada pun disebutkan di dalam akta untuk diberitahu, tapi MBSA mengarah langkah yang lebih baik. Tetapi masih lagi tidak cukup kerana kalau dalam kes Bukit Jelutong ini tidak ada, saya rasa, warga Bukit Jelutong yang terfikir bahawa kawasan hijau itu yang telah mereka nikmati itu akan dibangunkan. Tapi soalannya ialah adakah pihak kementerian bercadang untuk nak menambah baik peruntukan cara pemberitahuan notis kepada penduduk itu supaya mereka dapat betul-betul melihat dengan mata kepala mereka sendiri, contohnya dengan paparan di tepi jalan ke ataupun seumpamanya, kerana yang ada sekarang ini mereka mungkin terpaksa cari sendiri. Kalau dimaklumkan kena cari kat mana yang nak berubah. Jadi keadaan itu agak menyukarkan. Jadi lebih baik dimudahkan proses itu supaya penduduk dapat tahu kalau kawasan itu terlibat dengan di persekitaran mereka, mereka terus dapat maklumat yang lebih tepat dan mudah. Terima kasih. Kepala Menteri, sila Terima jawab. kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Shah Alam. Sememangnya Yang Berhormat arif ataupun berpengalaman dalam menguruskan kawasan kerajaan tempatan. Berhubung dengan perkara yang dibangkitkan, mungkin saya boleh tekankan sekali lagi lah, iaitu mengenai proses sedia ada ini sememangnya sentiasa melalui proses penambahbaikan. Bila disebut tadi bermaksud
ruang yang ada itu kita terikat ataupun terguna pakai dengan Akta Perancang Bandar dan Desa. Itu dah memang menjadi titik ataupun di manalah asasnya. Cuma dalam kaedah kalau kita boleh kaitkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam, yang saya kira antara proses engagement ataupun yang mewawarkan itu kepada tahap yang lebih baik ataupun lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi sebagai contoh untuk rancangan tempatan 2035 ini turut boleh bukan hanya perlu hadir ke tempat pameran. Kalau di Shah Alam saya difahamkan untuk rancangan tempatan ini bukan hanya di satu tempat, ada 5 ataupun 6 lokasi yang mana penwawaran itu bermula dengan perasmian. Nak tak nak itu adalah kaedah untuk kita menyatakan secara terbuka. Dalam kes ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri yang telah merasmikan rancangan tempatan ketika itu pada tahun 2020. Bila berlaku kekangan, MBSA tambah lagi dari segi penggunaan aplikasi yang mana draft rancangan itu boleh didapati secara di laman web ataupun melalui apps yang telah dibina khusus untuk rancangan tempatan ini, dan bantahan itu juga boleh dikemukakan secara atas talian. Jadi dalam kes ini, saya juga perlu berlaku adil dengan apa yang telah diusahakan oleh peringkat PBT. Jumlah dari segi bantahan sebenarnya mencecah ribuan bantahan untuk di Shah Alam sahaja. Kalau saya boleh sebut di sini dari segi jumlah bantahan yang diterima itu, sebagai contoh di sini saya kena cari dia 2550 jumlah bantahan yang telah disalurkan kepada pihak Majlis Bandaraya. Yang mana kalau kita tengok juga dari segi proses bantahan itu, ada juga kawasan bantahan yang dikemukakan itu telah melalui proses pendengaran yang berjalan sepanjang 2 atau 3 hari, dan bantahan itu ada yang terima. Jadi kalau kita hendak mengatakan proses sedia ada ini tidak munasabah ataupun tidak mencakupi, kita juga kena berlaku adil bahawa ada bantahan di kawasan dalam Shah Alam ini turut dikemukakan dan bantahan itu diterima atas pertimbangan yang telah dilakukan. Yang kedua, dari segi apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi, dalam kes ini juga, ini bukan yang kali pertama bila proses itu telah berlaku, tetapi masih lagi timbul pertanyaan ataupun aduan ataupun bantahan daripada penduduk, maka kerajaan, iaitu sama ada di peringkat negeri ataupun persekutuan, juga ada langkah intervensi. Yang ini terguna pakai bila mengikut kawasan yang berlaku lah. Jadi dalam kes ini, bagi saya sebenarnya bukan satu kelaziman, dan kita kalau boleh biarlah proses itu sesempurna mungkin, tapi bila masih ada lagi ruang, ya ini sebenarnya satu ruang yang kita bagi pengiktirafan jugalah. So dalam isu ini memang terima kasih kepada Kerajaan Negeri, Menteri Besar Selangor yang sedia berjumpa dengan penduduk yang dikabarkan mungkin dalam bulan ini ataupun awal tahun hadapan untuk diadakan pertemuan tersebut. Dan yang ketiga, untuk dalam isu tata cara untuk pembangunan padang golf, kita di peringkat Negeri Selangor sebenarnya Plan Malaysia Negeri Selangor telah keluarkan satu perkeliling Setiausaha Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Darul Ehsan Bilangan 1 tahun 2021, iaitu tata cara tambahan proses penilaian jawatankuasa, siasatan tempatan dan pendengaran. Yang mana dalam perkeliling tersebut untuk masa akan datang di Selangor ini, untuk sebarang pembangunan ataupun penukaran padang golf kepada zon guna tanah yang lain perlu mendapat persetujuan 2/3 daripada ahli berdaftar kelab golf tersebut. Jadi perkara ini memang antara pertimbangan yang kita nak tambah baiklah. Dan akhir sekali dari segi untuk pemerkasaan itu adalah
agar pihak yang mewakili penduduk lebih cakna, lebih memahami proses dalam kita memperkenalkan ataupun meluluskan draft rancangan tempatan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Ahli yang berhormat, Berkawasan Langkawi.